Okey, hari ini kita nak tengok 2.6 daya. Okey, bab 2 tingkatan 4. Okey, so sebelum ni pelajar dah belajar berkenaan dengan hukum Newton pertama, iaitu berkenaan dengan inersia. Bila sebut hukum Newton pertama, maknanya ia berkaitan dengan inersia. Okey, so apa dia inersia? Sesuatu objek yang sedang bergerak akan terus bergerak dengan laju seragam pada suatu garis lurus kecuali ditindakkan oleh suatu daya. Jika objek itu sedang bergerak, jika objek itu sedang pegun, so dia akan terus pegun. Okey, maksudnya di sini inersia awak kena faham situasi itu ya. Situasi contohnya macam kita nak mengeluarkan sos daripada botolnya. So kita gerak sos dalam keadaan pegun. Apabila kita gerakkan botol dan kita berhentikan dengan secara tiba-tiba, bila kita gerakkan botol, sos di dalam pun akan turut bergerak. So kita hentikan botol secara tiba-tiba, jadi sos di dalam masih nak bergerak, okey, disebabkan oleh inersia. So bila dia terus bergerak, sos itu pun keluar daripada botol. So kembali berkenaan dengan inersia lah. So ini nak tengok daya. Okey, apa dia daya? Daya ialah hasil darab jisim dan pecutan. Okey, so formula bagi daya, F adalah simbolnya F, force, sama dengan jisim, M, darab dengan pecutan, A, acceleration. So unit bagi daya, M, jisim unitnya kilogram, A, pecutan jisimnya ms negatif 2. So kita gabung, kita dapat kg ms negatif 2. Ataupun boleh juga ditulis dalam bentuk N, iaitu Newton. Okey, biasa kita guna N lah, unit SI daya. So F sama dengan MA ni, ini adalah hukum Newton kedua. Okey, hukum Newton pertama berkaitan dengan inersia, hukum Newton kedua berkaitan dengan daya. Okey, so hukum Newton kedua ni dia boleh juga dikaitkan dengan kadar perubahan momentum. Okey, sebab apa kita kata boleh kaitkan dengan kadar perubahan momentum? Okey, sebab tengok sini F sama dengan MA kan? Okey, F sama dengan MA. So, A itu adalah pecutan. So, bila pecutan, laju akhir tolak laju awal perkan dengan masa. Okey, so jadi kita buka kurungan MV tolak MU per T. Okey, so MV tolak MU atas ni adalah perubahan momentum. So, perkan dengan masa, dia akan jadi kadar perubahan momentum. Okey, boleh So, kadar perubahan momentum, kadar perubahan momentum pun adalah hukum Newton kedua. Kadar perubahan momentum. Okey. So, kita balik kepada F sama dengan MA tadi. So, itu adalah pecutan. So, pecutan objek ini dipengaruhi oleh dua faktor lah daripada formula dia. Yang pertama, F, daya, dan yang kedua, jisim. So, apa kaitan antara kedua-duanya? Okay, tengok sini, A dengan F. A dengan F, daripada formula ni, A dengan F ni adalah dalam satu garis lurus. Macam ni kan, satu garis lurus je. Jadi maksudnya jika daya bertambah, jika daya bertambah, maka pecutan pun bertambah. Sebabnya bila keadaan satu garis lurus macam ni, maksudnya daya dan pecutan ini berkadar terus. So bila berkadar terus, jika daya bertambah, maka pecutan pun bertambah. So apa kaitan antara pecutan dan juga jisim? So pecutan dan juga jisim, tengok dia berada di sebelah kanan bahagian sama. So kita tak boleh tengok dia punya hubungan dia. Kita ubah dia punya kedudukan, dia akan jadi F per A sama dengan M. Okey, kita ubah kedudukan. So kalau kita tengok M di atas, A di bawah. Maksudnya di sini jisim dan pecutan ini berkadar songsang. Okay, so bila berkadar songsang, jika jisim bertambah, maka pecutan berkurang. Okay, itu maksudnya dia berkadar songsang. Satu bertambah, satu berkurang. Itu berkaitan dengan F sama dengan MA lah. Awak kena tahu dia punya formula dan juga awak kena tahu dia punya hubungan dan maksud hukum Newton kedua. Okay, so dalam daya ni dia ada dua jenis.
Okey, ada dua jenis daya, iaitu jenis daya seimbang dan juga daya tidak seimbang. Okey, so apa dia daya seimbang dan juga daya tidak seimbang? Okey, kalau kita tengok sini ada tiga situasi. Yang pertama ada satu kotak dan diberikan daya ke kanan. Okey, kita andaikan kanan ini sebagai positif dan juga kiri sebagai negatif. So nilainya sama. Kanan 10 Newton, kiri pun 10 Newton. Okey, situasi yang kedua. Okey, situasi yang kedua ni B, kanan 5 Newton, kiri 2 Newton. Dan situasi ketiga, kiri 5 Newton dan kanan 2 Newton. Okey. Jadi, kalau daya seimbang ni, okey, daya seimbang ni adalah daya seimbang berlaku apabila daya bersih ataupun daya paduan FR sama dengan kosong. Okey, daya seimbang berlaku apabila daya bersih ataupun kita boleh juga panggil sebagai daya paduan sama dengan kosong. Okey, simbol bagi daya bersih adalah F, lepas tu bawah dia ni R. Okey, maksudnya resultant force. Okey, daya bersih, daya paduan sama dengan kosong Newton. Okay, so kita tengok situasi kita di atas tadi. Okey, situasi kita di atas. Okey, so untuk yang pertama ni. Okey, untuk situasi yang pertama, daya bersih kita, okey, yang positif tolak yang negatif 10 Newton tolak dengan 10 Newton. So dapat 0 Newton. So daya bersih kita 0 Newton. Jadi situasi A ini, kotak ini adalah dalam keadaan daya yang seimbang. So apabila daya seimbang, daya bersih 0, maksudnya objek itu, kotak ini tidak bergeraklah, pegun. Okey. So situasi yang kedua, 5 Newton yang ke kanan positif tolak dengan 2 Newton, kita dapat 3 Newton. 3 Newton ni arah yang positif lah, kita dapat positif. 3 Newton positif. Jadi daya paduan tidak bersamaan dengan 0. Okay, so daya bersih dia tidak sama dengan 0 Newton. Jadi dalam bentuk gambar rajah, selepas diberikan daya, kotak itu akan bergerak ke kanan dengan daya 3 Newton. So situasi ketiga, okay, daya bersih 2 Newton tolak dengan 5 Newton. Okay, yang positif tolak dengan arah yang negatif. So kita dapat, okay, kita dapat negatif 3 Newton. Jadi daya bersih untuk situasi ketiga ni pun tidak sama dengan 0. Dalam bentuk gambar rajah, kotak ini akan bergerak ke kiri dengan nilai 3 Newton. So bila ke kiri, kita andaikan kiri itu sebagai negatif. Okey, so sebab itulah di sini kita tak tulis dah negatif 3 sebab kita dah letak arah ke kiri. Sini kita letak negatif 3 Newton menandakan 3 Newton arah kiri. Jadi situasi A tadi, okay, daya paduan sama dengan 0, maksudnya daya-daya ini dalam keseimbangan. Okey, yang kedua dan tiga, situasi kedua dan ketiga, bila daya bersih tidak sama dengan 0, maksudnya daya-daya itu tidak berada dalam keseimbangan lah. Okey, so daya tidak seimbang berlaku apabila daya bersih, iaitu FR, tidak sama dengan 0 Newton. Okey, and then so daya seimbang, okay, daya seimbang ni dia ada beberapa situasi pula. Okay, yang pertama, jika objek itu pegun. Okay, objek pegun, maksudnya U sama dengan 0, pegun. So apabila dikenakan daya yang seimbang, okay, kita tolak dan tarik kiri dan kanan ni sama banyak. So objek ini akan berlaku kesan dia tidak akan bergerak, maknanya kekal pegun. Awal dia pegun, tak bergerak, tapi apabila kita kenakan daya yang seimbang ke atasnya, maka objek ini masih kekal pegun, tak bergerak. Okay. Apa jadi jika objek ini sedang bergerak? Okay, objek ini sedang bergerak. Okay, so bila bergerak, contohlah hal laju dia 5 ms negatif 1. Okay, dia ada gerakan dia. So kita kenakan daya yang seimbang ke atas objek ini. Okay, daya yang seimbang, ada kiri dan kanan dia sama banyak nilai dia. So apa berlaku?
So, objek ini akan terus bergerak tapi dengan keadaan hal laju yang seragam. Okey, maksudnya dia bila objek itu sedang bergerak, kita kenakan daya yang seimbang. So, kesan dia akan terus kekal bergerak tetapi dengan keadaan hal laju yang seragam. Itu jika dua situasi jika kita kenakan daya yang seimbang pada objek yang pegun dan juga pada objek yang sedang bergerak. Okay. So, apa kesan jika kita kenakan daya yang tidak seimbang pada objek yang pegun dan juga sedang bergerak. Okay. So, jika objek itu pegun, U sama dengan 0 ms negatif 1 tidak bergerak, kita kenakan satu daya yang tidak seimbang. Okay, kita kenakan satu daya yang tidak seimbang. Kesan dia adalah objek ini akan bergerak. Okay. Pegun, kosong. Lepas tu kita tolak dia. Okay, kita tolak. Yang seorang tolak ke kanan 10 Newton. Seorang lagi tarik ke kiri 2 Newton. Ini dia tak gagah. Okay, tak gagah. Yang 2 Newton tak gagah. Ini gagah. Jadi apa yang berlaku maksudnya daya-daya yang dikenakan ini tidak seimbang lah. Jadi kesan dia objek ini akan bergerak. Okay. So, jika kita kenakan daya yang tidak seimbang pada objek yang sedang bergerak. Okay, dia sedang bergerak. Lepas tu kita beri lagi daya. Okay, tambah lagi daya kanan 10 Newton, kiri 2 Newton. Tambah lagi daya. So, apa kesan dia? Objek ini akan bergerak dengan hal laju yang tidak seragam. Okay, dia akan bergerak tapi dengan hal laju yang tidak seragam. So, bila bergerak dengan hal laju yang tidak seragam ni maksudnya objek ini mungkin dia akan berlaku pecutan. Okay, ataupun semakin bertambah laju dia so berlaku pecutan ataupun objek itu semakin perlahan dia punya hal laju ataupun kita panggilnya pecutan. Okay, hal laju berkurang. Okay, jadi kesimpulannya kita boleh buat jika daya seimbang, okay, jika soalan katakan daya yang seimbang dikenakan ataupun daya bersih adalah sifar. Jadi automatik awak kena highlight hal laju objek itu pegun, okay, U sama dengan 0 ataupun jika objek itu soalan tu objek itu sedang bergerak, so dia kekal bergerak dengan hal laju seragam. Okey, jadi jika daya tidak seimbang ni dia akan beri nilai lah. Okey, jika kita kenakan daya yang tidak seimbang pada objek pegun, kesannya dia objek itu akan bergerak, dan jika kita kenakan pada objek yang bergerak, apa kesan dia akan berlaku pecutan ataupun pecutan. Okey, so tu berkenaan dengan daya lah. Okay, now next kita tengok contoh satu dalam buku teks.